Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, selamat datang ke siri video yang dimuat naik di channel YouTube Nur Aminah binti Omar. Jadi tuan dan puan, dalam siri video kali ini ia akan diletakkan di bawah book review What I Learned From It. Ia adalah tentang satu lagi siri saya review buku-buku yang pernah saya baca dan juga sebahagiannya adalah koleksi peribadi. Sebahagian besar adalah koleksi peribadi. Jadi kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan saya juga ada mengendalikan program-program untuk usahawan dengan kerjasama mana-mana agensi ataupun NGO yang memerlukan aktiviti yang sesuai dijalankan bersama. Baik, untuk kali ini tuan dan puan, saya memilih sebuah buku ini iaitu The Power of Focus, dan buku ini merupakan salah satu buku yang agak lama dalam simpanan saya. Dah warna kuning dah pun buku ni. Dalam simpanan saya ni sudah agak lama, dan buku ini sebenarnya saya sudah habis baca, tetapi dari masa ke semasa saya merujuk semula, saya buat rujukan semula. Jadi dalam banyak dalam buku ini merupakan alat-alat untuk membolehkan kita merancang dan juga memberi fokus kepada perkara yang kita rancangkan. Kerana dalam konteks kita seharian tuan dan puan, kadang-kadang kita ada banyak projek. Dalam satu-satu masa ada kalanya kita ada banyak perkara yang kita perlu uruskan. Kadang-kadang dalam satu masa kita ada 2-3 projek. Kadang-kadang ada dalam satu masa kita ada 2-3 paperwork yang kita perlu selesaikan. Dan pada masa yang sama kadang-kadang kita ada checklist yang bertindan keperluannya yang perlu kita selesaikan. Jadi buku ini sebenarnya banyak membantu kerana di dalamnya setiap bab itu mempunyai alat-alat ataupun checklist ataupun senarai ataupun steps yang kita boleh gunakan supaya kita terus dapat menyusun perkara-perkara yang tertentu yang perlu kita berikan fokus. Jadi antaranya tuan dan puan, dalam buku ini saya bawakan yang pertama sekali, buku ini sebenarnya membawa kita untuk memahami perkara asas bagaimana kita boleh fokus dalam perkara yang kita buat, bermula dengan berubah. Iaitu perubahan ini bermula dengan mengubah rutin ataupun habit yang selalu kita buat. Perkara-perkara yang biasa kita buat tapi kita ubah. Jadi sebagai contoh, dalam ini saya ambil satu bahagian satu bahagian dalam buku ini, dia letakkan ada beberapa tindakan yang perlu kita lakukan. Jadi antara tindakan yang diletak di sini bahawa kita belajar bagaimana kita nak menetapkan kita punya habit yang baik itu dengan meniru ataupun mengambil ataupun kita meneliti apakah orang-orang yang berjaya telah buat. Apakah rutin-rutin yang mereka ambil dan mereka buat. Ini satu contoh tuan dan puan, kerana zaman sekarang kita tidak perlu pun buat interview kepada individu-individu berkenaan, kerana kita sudah dapat maklumat-maklumat itu dalam video-video interview yang sudah dilakukan. Contohnya, katalah kita ingin melihat apakah tindakan ataupun habit individu seperti Oprah Winfrey. Kita boleh cari, sebenarnya sudah ada yang dibincangkan dalam video-video khusus yang diletakkan di YouTube channel oleh beberapa YouTuber yang menceritakan tentang apakah habit, apakah pegangan, apakah values, apakah rutin Oprah Winfrey. Contohnya apabila kita kata kita mahu melihat bagaimana Jim Rohn, apakah habit ataupun rutin yang beliau lakukan, Jim Rohn. Boleh juga rujuk. Mungkin kita kata kita mahu mencontohi Warren Buffett, kita boleh juga rujuk. Jadi pada zaman sekarang kita sudah tidak lagi memerlukan untuk kita direct terus menemu ramah individu-individu berkenaan. Itu satu. Kedua tuan dan puan, salah satu cara bagaimana kita kata kita nak belajar apakah habit-habit kejayaan oleh orang-orang yang berjaya, kita juga boleh menghadiri, kalau dalam konteks lokal ataupun Malaysia, kita boleh menghadiri program-program ataupun talk yang diadakan, yang dijalankan oleh individu-individu yang kita sudah letakkan sebagai berjaya untuk kita pelajari apakah rutin dan habit yang mereka lakukan. Malah dari segi lokal, dalam konteks lokal juga, kita boleh menemui video-video temu ramah yang banyak dibuat oleh individu-individu yang berjaya. Jadi tuan dan puan boleh cek. Jadi sekiranya untuk konteks lokal agak sukar, maka kita boleh hadir dalam program-program yang mereka ada. Jadi kita boleh kemukakan beberapa soalan dan mungkin ada sesi perkongsian yang kita boleh dapatkan maklumat daripada individu-individu berkenaan. Jadi itu adalah salah satunya, bahagian yang pertama diletakkan bagaimana salah satu cara untuk kita mencipta perubahan dengan mengubah habit dan rutin yang kita lakukan setiap hari ataupun yang kita lakukan setiap minggu atau yang kita lakukan setiap bulan. Jadi dalam bab pertama ini sahaja sebenarnya mengambil
daripada introduction lah mengambil sampai 34 muka suratnya, kerana bahagian asas tu dalam bahagian introduction juga diterangkan bagaimana kuasa untuk kita, kuasa fokus ini membolehkan kita dapat mencapai kita punya rancangan dari segi kewangan, dari segi peribadi, dari segi kehidupan. Jadi ini ada disusunkan. Jadi dalam konteks kita tuan dan puan secara lokal, kerana buku ini ditulisnya dalam bahasa Inggeris dan juga ditulis oleh penulis luar negara, tetapi maklumat dan kandungannya sebenarnya masih sangat praktikal. Jadi dalam konteks kita, kita perlu seragamkan, kita perlu adaptasikan dan selaraskan semula dengan nilai-nilai yang kita pegang, dengan kepercayaan-kepercayaan yang kita ada, dan kepercayaan ini saya merujuk kepada pegangan agama kita. Jadi seterusnya dalam bab kedua, dia fokus, dibincangkan dalam buku ini akan kepentingan untuk kita sentiasa melakukan, iaitu praktis. Keep doing, keep practicing. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai orang Islam tuan dan puan, kita boleh rujuk ada banyak ayat-ayat dalam surah-surah di dalam Al-Quran yang sebenarnya mengajak kita, yang sebenarnya diturunkan untuk giving empowerment kepada kita semua melalui Nabi Muhammad. Jadi antaranya adalah keadaan di mana kita mesti sentiasa ada iman itu, iaitu percaya, dan kita sentiasa kekal untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Jadi dalam bab 2 ini sebenarnya, dalam bab 2 ini, dalam bab 2 buku ini sebenarnya dia menyatakan tentang ni bab 2, dia strategi 2 ni lah, focusing kepada strategi 2. Dia menyatakan bahawa kepentingannya untuk kita ada kepercayaan faith in God. Kalau macam kita adalah kepercayaan dan beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Dan dalam konteks itu kita adalah percaya dan kita tahu perkara yang kita buat itu adalah perkara yang betul dan perkara yang baik. Dan juga disenaraikan di sini antara perkaranya adalah untuk kita terus, maksudnya committed, kita commit untuk buat perkara yang kita percaya itu tadi. Jadi dalam 2 bab yang pertama sahaja dalam buku ini sebenarnya dia cerita banyak muka surat, tetapi intipatinya simple saja. Yang pertama adalah mengubah habit dan rutin kita itu supaya kita boleh fokus. Yang kedua adalah tentang mempunyai kepercayaan dan sentiasa melakukan perkara yang baik. Jadi setakat ini dalam video kali ini saya kongsikan sehingga itu, kerana 2 bab ini saja sebenarnya tuan dan puan kita boleh mulakan sesuatu. Kepada tuan dan puan yang menonton video ini, tuan dan puan boleh lihat apakah perubahan-perubahan habit ataupun rutin yang perlu dilakukan sekarang. Ada yang perlu diubah, ada yang perlu dibuang, ada yang baru perlu dimasukkan dalam senarai rutin kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita membina keyakinan dan terus melakukan. Maksudnya believe and committed to do, to make actions, to take actions. Alright. Jadi untuk itu tuan dan puan, dalam sesi ini saya hanya review buku ini di 2 bab yang pertama sahaja. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam siri video yang lain untuk kita review beberapa buku lain, dan kemungkinan besar saya akan sambung lagi review untuk buku yang seterusnya. Untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Boleh subscribe channel dan tinggalkan thumbs up, dan insyaAllah kita akan berjumpa dalam video yang akan datang.